الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami pada hari ini dan pada waktu ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, Engkaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, Engkau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma aftah alaina hikmatak, Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah, kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkanlah kepada kami, wahai Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan juga rahmat yang telah Allah kurniakan kepada kita pada hari ini. Moga-moga kita jadi orang yang bersyukur. Jadi alhamdulillah, bila kita menyebut daripada ayatul Quran surah Ali Imran ayat 93 yang saya baca tadi, iaitu kita boleh ambil sedikit ataupun kita boleh teguk sedikit ilmu yang didapatkan daripada ayat tersebut adalah harta yang paling kita cintai. Harta yang paling kita cintai sebagaimana pada zaman Rasulullah. Ayat ini turun iaitu pada satu sahabat, iaitu Abu Talhah. Ini Abu Talhah ni, Al-Quran ni dia turun kepada kita, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah.
Al-Quran ni dalam surah Yasin menyebut Nabi ni diturunkan untuk bacakan Quran ni, dia bukan sebagai pensyair. Nabi ni bukan tukang baca Quran ni sebagai sedap puisi. Nabi ni juga bukan pencerita, asatirul awwalin, pendongeng ataupun pelipur lara. Dia cerita pasal Nabi Nuh. Ini bukan ahli sejarah yang menceritakan orang itu, orang ini. Tetapi Quran ini memang ada sejarahnya, memang ada ceritanya. Tapi Al-Quran itu tak lain, melainkan dua benda. Yang pertama, illa dhikrun, melainkan itu semua adalah peringatan bagi umat Muhammad. Jadi segala cerita yang ada dalam ni bukan, oh Nabi Nuh macam tu, bukan. Oh Nabi Ibrahim macam tu, bukan. Bukan nak cerita pasal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah selesai syariatnya, telah selesai kehidupannya. Dia telah berada dalam satu alam yang hebat, di Illiyin yang begitu, yang telah dimuliakan Allah. Tetapi cerita-cerita itu zikrun, untuk berikan peringatan kepada kita semua, termasuk saya. Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang jelas. Maksudnya Al-Quran ni menjelaskan kekurafatan ataupun sebagainya, dan juga adalah peringatan. Liyunzira man kana hayyan, yang perlu dibacakan untuk Al-Quran ini kepada orang yang masih hidup. Ini masih hidup itu lebih memberi manfaat daripada kita bacakan Quran kepada anak kita yang telah mati. Kita bacakan Al-Quran kepada sahabat kita yang telah mati, tapi kita tak pernah bacakan Fatihah dan ajarkan Fatihah kepada anak kita. Tapi bila dia mati, kita baca Fatihah untuk dia, kita baca Yasin. Seumur hidup kita, anak kita tak pernah dapat bacaan Yasin daripada bapak dia. Apa maksud Yasin, apa begini Yasin, diajarkan Yasin, apa yang dalam surah Yasin. Tapi bila kita mati nanti, ramai bacakan Yasin pada kita. Bukan kata bahawa itu kesilapan, tetapi merupakan Al-Quran itu bukan bahan bacaan semata-mata, tetapi dia lebih kepada peringatan. Dan peringatan ini hanya untuk orang yang hidup. Jadi Abu Talhah ni, dia satu hari, dia disebut oleh hadis, disebut riwayat ini adalah seluruh 6, antaranya Sunan Sittah. Ulama Sunan Sittah ni maksudnya semua ulama hadis meriwayatkan, termasuk Imam Al-Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih. Kana Abu Talhah aksar al-ansar nakhlan bil Madinah. Di Madinah ni ada satu, dia kata, Anas bin Malik menyebut ada seorang kaya kat Madinah. Dia macam seorang kaya dekat Madinah ni, ada orang kaya. Antara yang kaya tu adalah Abu Talhah. Macam kita dekat Damai Jaya ni, siapa kaya? Tuan Pengurusi. Wow. Siapa lagi? Orang kaya. Maksudnya ada orang kaya mempunyai sebidang tanah ataupun tanah yang banyak, tanahnya pokok nakhlan, iaitu pokok korma. Macam kita, ya Allah, tanah sawit, tanah dia banyak. Tetapi kat sini dia kata, wa kana ahabbu amwalihi ilaih. Dia ni kaya-kaya, ada satu tanah, ilaihi Bayruha. Tanah tu Bayruha, nama tanah tu. Tanah itu adalah ahabbu amwali, yang paling dia sayang. Jadi kita kan ada harta, tanah-tanah, ada tanah satu yang kita sayang sungguh. Tanah ni kenapa disayang? Wa kanat mustaqbilatil masjid. Dia duduk kat depan Masjid Nabawi, berdepan dengan Raudhah. Oh, ini rare. Agaknya kalau kita ada tanah dekat sebelah tanah 1 ekar atau 2 ekar kat depan sebelah Masjid Abu Bakar, macam mana? Tanah pula pusaka, harta kesayangan bapak kita, bagi kita. Kat tanah tu kita sayang tak? Oh, sayang sungguh. Macam tanah kat sini, kat Damai Jaya ni, ada tanah 1 ekar, 2 ekar kat belakang masjid. Ui, dah bukan sini ni, ini kalau ada tanah 2 ekar tanah, dah tanah bukan kira dengan kaki lagi, kira dengan pongkis. Punya mahal. Pakai pongkis lagi. 1 pongkis 100. Jadi
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Nabi selalu masuk, dia kata adalah Nabi selalu masuk yadkhuluha wa yashrabu ma'in tayyibin minha fiha. Nabi selalu masuk dalam tanah tu. Bukan dalam tanah, maksudnya dalam kebun tu. Untuk buat apa dia masuk? Kerana dekat sana ada satu air yang mengalir. Air dia tu sangat baik. Maksudnya dia adalah tepi masjid, orang-orang beriman selalu datang situ. Ini krono. Sebab Nabi selalu masuk. Dia lagi rare dia sebab Nabi selalu masuk kebun dia untuk minum air. Haus dia minum, haus dia minum. Siapa yang tak seronok ada tanah macam ni? Kalau boleh tak nak bagi siapa-siapa. Tapi falamma nazalat, tiba-tiba suatu hari turun ayat Quran tadi. Ayat Quran diturun, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sekali-kali. Lan tanalu, maknanya kalau kita buka dalam mufradat lughawiyat daripada tafsir Al-Munir, karangan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ketika menafsirkan ayat ini disebut mufradat lughawiyat. Makna lan tanalu, iaitu takkan sekali-kali kalian akan menemukan, akan mendapatkan dalam kehidupan ni, sepanjang hidup kita ni ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun, dia tak akan pernah menemukan apa-apa pun dalam kehidupan dia. Yang inilah al-birra, iaitu selain max nikmat. Al-birra itu kebajikan yang tertinggi. Tak tahu kebajikan itu apa, tak disebut. Sebahagian ulama kata al-birra itu syurga. Kebajikan yang paling tinggi itu tentulah syurga. Tapi kebaikan di situ ulama sebut dunia lagi dia dapat. Antaranya keberkat kehidupan dunia ni, dia dapat apa dia? Iaitu satu perkara yang disebut sebagai al-birra, kebajikan pada diri dia. Maksudnya dia ni hidup dia tak pernah risau dengan susah. Kita hari ni kita kejar kaya, kaya tak menyebabkan kita jadi senang. Tapi Allah bagi saat kita tua, saat kita hidup ni, kebajikan datang kepada kita. Kebaikan, klimaks nikmat kehidupan ni antaranya adalah Nabi sebut pernah ada itu hidup sakinah, ketenangan. Hidup penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, bukan duit. Nak dapatkan benda tu. Kebahagiaan hidup tadi tu, al-birra, kebajikan itu hatta, tapi dikata sehingga kalau tak kamu takkan menemukan, sehingga bila dapat temu tu, sehingga kamu tunfiqu mimma tuhibbun, kamu telah bersedekah dengan benda harta yang paling kamu cintai. Nak dapat payah tu. Simple nak dapat benda tu, nak dapat kebahagiaan climax tu, satu je syarat dia. Kita kena bagi satu harta yang paling kita sayang. Kalau sekadar harta tu RM1, macam mana pengurusi? Paling banyak berapa harta yang paling kita sayang? Takkanlah RM1. Dalam tabung banyak RM1. Takkanlah harta tu paling disayang. Saya memang paling sayang RM1. 10 saya tak sayang sangat. RM1 saya paling sayang. Sebab tu saya masuk dalam tabung masjid. Jadi bila sebut tentang harta yang paling kita sayang, sedekah kambing, korban, belum lagi. Sebab harta itu bukan yang paling kita sayang. Kalau sedekah anak yatim, kita buat makan-makan, itu steady lagi. Itu sedekah biasa. Dapat kebaikan, tapi bukan kebaikan yang sebenar. Yang orang kata sebaik-baik kebaikan di dunia ni kita akan dapat bila kita telah menginfakkan harta yang paling kita sayang. Agak-agaknya bila Abu Talha ni baca ayat ni, dia dengar, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan, wahai Abu Talha, tentang hal itu sungguh Allah akan mengetahuinya. Jadi Abu Talha ni dengar, tergesa-gesa, dia jumpa siapa? Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kata, inna ahabba amwali ilayya bayruha. Kamu tahu tak, harta yang paling aku sayang? Tanah depan Masjid Nabawi. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Kau tahu tak, dia kata, sesungguhnya aku sedekahkan kepada Allah. Serahkan harta ini kepada Allah. Dahsyat.
Dengar senang, tapi cerita ni saya ulang balik tadi, cerita dalam Al-Quran dan hadis bukan untuk cerita, oh hebat Abu Talha, bukan. Dia untuk kita, zikrun, peringatan bagi kita. Bukan cerita, oh hebat Abu Talha selesai, dah meninggal. Dia dah dapat apa yang dia nak. Tapi cerita ni untuk zikrun. Saya datang di sini bukan sebagai wa'ama allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ustaz, cikgu, guru ataupun orang yang beri peringatan, orang yang datang ni bukan datang untuk bercerita tentang Abu Talha, bukan. Saya datang bukan cerita untuk Abu Talha. Tapi dalam surah Yasin kata, apa sahaja orang datang menceritakan kebaikan, sejarah dalam Quran, bukan cerita tentang orang itu. Tapi sebenarnya Allah bagi tahu illa zikrun, melainkan itu peringatan untuk orang yang dibacakan. Untuk kita lah, saya sendiri. Apa dia buat? Dia sedekah. Arju, apa yang dia nak? Arju, wahai Muhammad Rasulullah, arju birriha, aku nak harap yang birriha tadi tu, nikmat tadi tu, climax nikmat. Maksudnya dia tak nak nikmat tanah tadi tu, tapi dia nak kejar yang Allah kata. Sebab kebaikan yang sebenar yang Allah bagi, bukan tanah tu. Tanah tu cuma nikmat yang dia nampak, tapi kenikmat yang sebenar yang Allah akan bagi tu, dia nak sangat. Wa dukhraha dikata indallahi ta'ala, dan dia adalah simpanan untuk Allah. Fada'ha ya Rasulullah, maka nak ambillah Rasulullah, haitsu arakallahu ta'ala, faqala alaihi salatu wassalam, bakh zalika malun rabih. Nabi kata hebat sungguh wahai Abu Talha, malun rabih, harta kamu ini akan menguntungkan kamu. Wa qad sami'tu ma qulta, aku dengar apa yang kamu kata tadi, sangat-sangat dengar. Wa inni ara an taj'alha fil aqrabin, agak-agaknya Nabi sungguh sedekah pada siapa? Harta banyak. Contoh ada emas, kita ada emas, harta peninggalan arwah ibu. Kita punya harta tu ada kat isteri, peninggalan yang cukup hebat. Nabi kata apa? Sedekahlah pada anak dan isterimu. Waktu kita hidup ni sedekah. Sebab apa Nabi suruh sedekah pada anak isteri? Ulama bincang benda ni. Iaitu pertama, dia takut Abu Talha akan mengungkit suatu hari nanti. Yang kedua, dia akan, manusia ni, Abu Talha ni dia kuat sikit dia punya keluarga dia. Jadi dia akan merasa lebih senang bila dia bagi kepada orang yang dia sayang. Harta kita yang paling kita sayang, jangan lupa sebelum kita mati, serah dulu pada orang yang kita sayang, supaya kita dapat nikmat. Sebab tu bila saya ingat hadis ni, saya teringat arwah ibu, arwah mak, arwah ayah, yang bila susah, ingat lagi dia buka rantai tu, rantai emas tu dibuka depan saya. Ni ada berapa boleh? Harta yang paling dia, ini kalau curi harta dia ni, menyumpah sebakul. Tapi dengan kita anak, sampai akhir hayat dia, boleh dibuka. Dan kalau boleh laku, ambil. Kadang-kadang tak ada harta lagi dah arwah ayah. Berapa dia punya tu? Nanti kau ambil kat bank, tak tahu berapa tinggal. Nampak? Tak ada lagi harta yang dia sayang lah. Semua dah diserahkan kepada anak. Ada orang sampai gandai tanah untuk besarkan anak. Syurga mak kita, syurga ayah kita yang dulu, yang pernah bergolok gandai, menyerahkan harta yang paling dia sayang. Mesti ada di sini yang mak bapak dulu sebelum dia mati, dia pernah bergadai harta yang paling dia sayang untuk anak dan isteri dia. Sebab itulah, kalau orang yang bijak, dia akan bagi harta dia yang paling disayang sebelum dia mati. Bukan dah mati. Dah mati jadi harta pusaka. Dia tak nampak harta tu diberi kepada anak ataupun keluarga yang dia sayang. Kedekut sampai mati. Anak doa, ya Allah matikanlah bapak aku. Tak mati-mati dah 98. Tak mati-mati. Anak pula yang mati dulu. Bapak tak nak bagi harta. Kedekut. Jadi kalau nak sedekah harta kita ni, boleh pada orang yang pada harta lain, boleh. Kalau nak wakafkan tanah tu pada wakaf, boleh. Tapi jangan sampai akhir mengungkit. Rantai yang emas daripada wasiat ni, mungkin daripada mak bapak kita dulu, sayang ni, kita pun sedekah dekat anak yatim sebelah. Mungkin pada hari ini kita tak mengungkit, tapi suatu hari nanti bila orang tu gini, oh, itu dulu dia berjaya sebab aku ni, dah mula mengungkit. Tapi kalau anak, tidak. Kita nampak anak kita semakin bahagia, kita akan rasa bangga.
Itu manusia. Bila tengok anak dia dekat Facebook, pergi ke Medan Highland, bahagia hidup, sebagai mak bapak dia akan rasa bangga. Tapi kalau orang luar, dia rasa, kau main lagi, aku bagi zakat, bagi harta, lala suami dia isap rokok, kau sakit hati, beli rokok pula, dia dah mula mengungkit. Dia dah mula mengungkit. Yang ini takut sedekah dia, Abu Talhah ni hapus. Sebab tak semua iman macam Abu Bakar. Kalau rasa diri ni, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kalau nak beri harta yang paling kita sayang, tengok dulu iman. Kalau iman tu tinggi setinggi pengerusi, tak ada masalah. Kalau tinggi macam tingginya iman saya ni, Haji Bacuk tak ada masalah. Kalau iman kita tak berapa tinggi, tiru macam Abu Talhah. Nabi kata, hadiahkan kepada orang yang kita sayang, supaya satu hari nanti, tapi syaratnya mesti memberi harta yang paling kita sayang waktu kita hidup. Dan nikmat dia apa? Allah akan kurniakan nikmat. Sebab itulah kepuasan ibu dan bapa kita. Waktu dia hidup dulu, kepuasan hidup dia, mungkin dia hidup dapat puas pada diri sendiri. Tapi bila diserahkan harta yang paling disayang, Allah berikan kepuasan hidup yang lebih hebat. Sebab tu ada orang ni, dia bahagia bila dia rasa dia bahagia. Tapi dia lebih bahagia bila dia tengok orang lain bahagia. Saat itulah climax nikmat al-birrah dicapai oleh orang-orang yang telah memberikan harta. Jadi moga-moga kita dapat bersedekah pada jalan Allah, dan harta yang paling kita sayang, itulah harta yang kita kena fikirkan untuk sedekah. Kalau tak mampu untuk sedekah kepada orang-orang luar, sedekahlah pada kaum kerabat kita sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.